Kenapa ya Brunei tidak ikut menyertai negara Malaysia? Oke. Keren ini, dari judulnya aja udah keren, buat gue penasaran guys. Macam tak betul je budak ni. Sebelumnya gue terima kasih kepada kalian udah klik video gue. Jangan nanggung-nanggung dong, langsung aja dukung channel gue dengan cara apa? Subscribe, like, comment, share, dan yang terpenting adalah notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari update-updatean gue. Wah, macam betul gue nih. Enggak sih, namanya juga menyemangatkan diri ya, menyemangati diri dan menyemangatkan hampir sama lah gitu. Dan yang penting gue doain dulu nih, yang terpenting nih buat kalian yang udah klik video gue, semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan yang penting adalah kebahagiaan bersama keluarga. Kenapa? Karena kalau kita bahagia bersama keluarga tuh pasti sehat dan pasti rezekinya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini gua akan screen layar dulu. Di sini ada channelnya Syahadat Miasil 73 ya. Di sini gua udah subscribe juga. Dan assalamualaikum, salam satu Nusantara dari kami channel. Oh, ini kami channel Syahadat Miasil sih mana? Dia lupa ganti kali ini ya. Dan di mana dia abang ini berada ya? Oh, lokasi Malaysia nih, ada lokasinya di Malaysia. Dan udah gua siapin sih sebenarnya videonya di sini nih. Tuh nih. Salam sejahtera buat semua penonton. Membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Ini nih, dia mau membongkar sejarah nih, kisah sejarah nih. Kali ini kami membawakan satu tajuk yang menarik untuk kita dengar bersama-sama. Tajuk kisah kali ini adalah kenapa Brunei tidak disertai, tidak sertai Malaysia. Maksudnya gimana ya artinya? Dia nggak tarik Malaysia gabung ke dia atau Brunei gabung ke Malaysia. Gue bingung juga nih kalau kayak gini nih, seperti apakah kisah ini? Jom kita dengarkan bersama-sama. Nah, langsung aja lah kalau kayak gitu juga. Jom kita tengok. Openingnya keren ya. Openingnya keren nih. Cakep, udah kayak Marvel aja openingnya. Sejarah bangsa kita. Lasai akhir zaman. Tim supporter. Syahadat Miasil 73. Cakep nih. Openingnya cakep. Jangan seperti video gua belum punya opening. 10 jari kami susun. Oh, dia menyusun tuh pakai 10 jari dia tuh. Keren tuh apa, slide-nya keren banget karya dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Wah, udah gue penasaran bang, langsung kisah aja. Untuk kali ini ialah Kenapa Brunei tidak menyertai Malaysia? Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Oh, Miasil itu nama abangnya kali ya. Apabila Sultan Omar Ali Saifuddin III dari Brunei mengisytiharkan bahwa Brunei tidak akan bersama-sama membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman telah cuba untuk memberikan tekanan ke atas Brunei dengan memanggil balik beratus-ratus guru dan pegawai dari tanah Melayu yang dipinjamkan kepada negara tersebut. Oh, jadi dia memang nggak mau ya Brunei memang awalnya. Hal ini menyebabkan Brunei ketika itu menghadapi masalah pentakbiran. Antara sebab-sebab yang dipersetujui oleh Sultan Omar Ali Saifuddin III ketika rundingan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Begitu rupanya ya. Adalah kedudukan Kesultanan Brunei yang diletakkan di bawah sekali di dalam Majlis Raja-Raja Melayu
Selain itu, satu lagi perkara besar yang tidak dipersetujui oleh Sultan Apa itu? adalah berkenaan dengan cukai pusat ke atas hasil minyak sebanyak 10% untuk selama 10 tahun. 10%. Oh, 10%. Dan selepas itu, pusat mahu mengambil ahli kawalan minyak Brunei. Pantas Brunei nggak mau ya. Tambahan, tuntutan Sultan Brunei tidak dipenuhi. Tuntutan paling utama ialah soal kekuasaan baginda dan soal penguasaan ke atas hasil minyak negerinya. Walaupun permintaan telah dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman, tetapi Sultan tetap mengambil keputusan untuk tidak menandatangani perjanjian Malaysia. Iya, nanti menyesal. Hal ini kerana kekuasaan baginda tidak dipertimbangkan secukupnya. Seterusnya, selain baginda, A.M. Azhari yang memimpin rakyat Brunei telah mengantar satu memorandum kepada Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei bagi menyatakan bantahan Parti Rakyat Brunei, tetapi kerajaan British menangguhkan perbincangan memorandum. Oh gitu. Hal ini membangkitkan kemarahan Parti Rakyat Brunei. Kemuncak kepada penentangan ini, Parti Rakyat Brunei telah mencetuskan pemberontakan bersenjata pada 8 Disember 1962 terhadap kerajaan Brunei sendiri supaya menolak penyertaan mereka. Dalam hal itu, Indonesia secara terang-terangan menyokong tindakan Parti Rakyat Brunei. Oh gitu. Ada Dan parti ini lagi juga mendapat bantuan daripada Parti Komunis Indonesia, iaitu masa sih? PKNI. Pemberontakan ini berjaya dipatahkan oleh kerajaan Brunei. Dengan bantuan kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Namun, fenomena ini menyebabkan Tunku Abdul Rahman berpendapat kemasukan Brunei boleh menimbulkan masalah politik. Wow. Justru Keren nih. penyertaan Brunei ke dalam Malaysia dibatalkan. Wow. Brunei dari awal memang tidak berminat untuk menganggotai Persekutuan Malaysia bersama-sama Singapura, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III pada prinsipnya menerima idea pembentukan Malaysia sebagai satu strategi politik bagi menentukan survival Kesultanan Brunei. Alasan berkaitan isu cukai, keuangan, hasil dan giliran menjadi raja hanya alasan baginda menolak cadangan penubuhan Malaysia sehingga menyebabkan Brunei tidak jadi menganggotai Malaysia. Baginda Sultan membawa bersamanya 5 pegawai tertinggi ke London bagi membuat keputusan akhir pada Julai 1963 dengan harapan bahawa sebarang hambatan dapat diatasi dalam perbincangan berkenaan. Bagi Sultan Brunei, alasan utama baginda akhirnya memutuskan untuk Seru tidak nih kayaknya, menganggotai Malaysia ialah demi melindungi Brunei dan rakyatnya dengan isu hasil minyak menjadi faktor utama. Benar juga ya. Ngeri nih. Perbincangan pertama dengan Brunei untuk membincangkan cadangan pembentukan Malaysia berlangsung di Kuala Lumpur pada 9 Julai 1962 dengan Brunei diwakili Pangeran Pemanca
Muhammad Alam. Muhammad Alam. Perbincangan berkenaan menumpukan perhatian kepada faedah bakal diperoleh Brunei dalam persekutuan berkenaan. Pada 19 Julai 1962, Baginda mengumumkan bahawa Brunei pada prinsipnya menerima rancangan Malaysia. Mesyuarat rasmi diadakan antara kerajaan Malaysia dengan Brunei pada 22 September 1962 di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, rombongan Brunei Menegaskan perlunya kedudukan Brunei dibezakan dengan wilayah lain seperti Borneo Utara dan Sarawak. Dia nggak mau memang gabung sama Malaysia, guys. Pemberontakan Brunei pada Desember 1962 telah membantutkan perbincangan pembentukan Malaysia dengan Brunei. Mesyuarat disambung semula pada awal Mac 1963 dengan tumpuan diberi kepada isu kewangan, kedudukan Sultan, hak istimewa rakyat Brunei dan perwakilan Brunei dalam Parlimen Persekutuan. Dipersetujui Brunei akan diberi 10 kerusi parlimen. Namun, mesyuarat berkenaan gagal menyelesaikan isu kewangan dan giliran Sultan Brunei menjadi raja. Iya, benar. Kerajaan bagus negara Brunei kecil menjadi berpendapat raja ya, bahawa gitu ya, isu mungkin maksud kewangan dia ya. dan sumbangannya kepada kerajaan persekutuan yang bakal dibentuk sebagai faktor utama yang menggagalkan keanggotaannya dalam Malaysia. Kerajaan Brunei mahu mengekalkan kawalannya terhadap hasil bumi dan semua pendapatan daripada minyak. Brunei enggan mengungsikan pendapatannya dengan negeri-negeri lain. Bagi Brunei, keanggotaannya dalam Malaysia tidak membawa banyak faedah dari segi ekonomi. Brunei hanya sedia Tegas memang sultannya ya. menganggotainya jika kerajaan Malaya tunduk kepada semua syaratnya. Akhirnya Brunei memutuskan untuk tidak menganggotai Malaysia. Singapura pula telah dikeluarkan daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965. Pada 9 Agustus 1945 ya. Hujah-hujah bahawa dengan pembentukan Malaysia maka dapat membendung ancaman komunis dan untuk mendapatkan kemerdekaan awal dari British. Akhirnya telah ditolak oleh Sultan atas sebab-sebab tidak bersetuju dengan syarat-syarat di atas. Dia nggak mau ya, karena syaratnya nggak ini. Hari ini Brunei adalah sebuah negara yang berdaulat, ahli kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, yaitu PBB, dan juga ahli kepada ASEAN. Ini bermakna ianya sebuah negara yang diiktiraf bukan saja oleh negara-negara yang berjiran dengannya, malah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Negara yang sekecil itu bisa begitu. Hari ini juga rakyat Brunei menikmati pendapatan per kapita antara yang tertinggi, harga petrol yang terendah, pendidikan percuma hingga peringkat tinggi dan sebagainya. Luar biasa itu sultannya mah. Pada gratis akhir semua. tahun lepas, kerajaan Brunei melalui Menteri Tenaganya telah melahirkan rasa kecewa secara terbuka kerana masih ramai rakyat tempatan tidak diambil bekerja di syarikat-syarikat pembekal dan kontraktor industri minyak. Wah, ngeri nih, ngeri. Menteri tersebut berkata, walaupun Brunei mengalung-alungkan pelabuhan asing, namun jika tidak serius untuk memberikan peluang pada rakyat tempatan, syarikat-syarikat ini tidak dikehendaki untuk berada di Brunei. Apa artinya tempatan tuh? Tempat tersebut maksudnya kali. Ini adalah satu amaran keras dan terbuka. Saya percaya
syarikat-syarikat yang ada di dalam industri minyak dan gas ini akan mula memberikan perhatian yang serius. Wah, memang serius kok. Sekarang aja gila itu. Dalam satu ucapan Brunei mah bagi nggak ada memperingati obeng Sultan memang. Omar Ali Saifuddin III, bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew berkata, apabila Singapura keluar dari Malaysia, Sultan Omar Ali telah berkata padanya, kamu sudah seperti Brunei. Itu adalah lebih baik untuk kamu. Ini maksudnya dia bahagia nih keluar dari Malaysia kali ya. Sejarah adalah satu perkara yang telah pun berlalu dan tidak akan sesekali dapat diubah. Namun ada satu soalan retorik yang menarik. Apakah yang mungkin berlaku andainya Brunei bersetuju untuk bersama-sama membentuk Malaysia? Gimana dong itu kalau kayak gitu? Tuntutan Sultan Brunei tidak dipenuhi, dan antara tuntutan tersebut sekurang-kurangnya Brunei mendapat 10 kursi di parlimen. Hasil minyak adalah di bawah penguasaan Brunei. Brunei juga diberi memegang otonomi keuangan. Semua pelaburannya hendaklah dikekalkan. Kadar cukai yang rendah dikekalkan. Bew. Keren. Program pendidikan dan kebajikannya diteruskan. Keren ini sultannya nih, luar biasa, semuanya free. Jaminan keselamatan ke atas Brunei terjamin. Luar biasa Brunei ini. Sultan Brunei mahukan kedudukannya yang lebih tinggi dalam senarai yang akan menjadi yang di-Pertuan Agung. Wah, terbukti dong sekarang nih. Sampai di sini saja kisah kali ini. Oke, sampai sini saja kisah yang sekarang ini katanya ya. Terima kasih abang kita dari Syahadat Miasil 73 ya. Coba kita lihat komentar teman-teman. Saya sokong pendapat Sultan Brunei, tidak berguna bersatu kalau satu negeri sahaja yang mengaut keuntungan dari negara lain. Waduh, ini yang berat ini. Berat ini. Karena memang walaupun Brunei sekecil itu, tapi terbukti kan sekarang nih luar biasa kekayaan Sultan Brunei itu orang yang keberapa, peringkat keberapa kan. Umpama menindas negara orang lain boleh bersatu kalau semua hasil tidak diambil oleh satu negara. Nggak bisa karena dia tuh udah dalam satu negara, misal masuk ke Malaysia ya udah itu langsung diinikan sama pemerintahannya. Jadi setiap raja siap-siap aja. Ya kalau di Indonesia kan gubernur kan untuk setiap daerah dan selalu terpilih dari masyarakatnya tersendiri. Sabah pun kaya dengan berdiri megah Yayasan Sabah, tetapi semuanya sekarang dikontrol oleh persekutuan. Dulu-dulu duit untuk rakyat Sabah yang punya surat beranak mendapat duit cash seperti Brim tuh sekarang. Oh, maksudnya ini lagi lahiran kali ya. Jadi dapat baby gitu. Jadi kalau ada baby ya dapat duit gitu untuk kesejahteraannya. Malaysia adalah penjajahan bentuk baru yang lebih teruk dan dahsyat. Wow, ini bahaya nih komentarnya nih. Ngeri nih. Dari itu Brunei khasnya kami penduduk rakyat Brunei sangat-sangat setuju Brunei menolak masuk Malaysia. Brunei boleh berdiri di atas kaki sendiri. Sebab itulah pemberontakan berlaku, rakyat Brunei menolak Malaysia terbuka pilihan raya keputusannya dimenangi rakyat Brunei. Alhamdulillah sekarang Brunei terus berkembang mengikuti acuan tersendiri. Ya memang gua salut sama Brunei. Kemarin waktu tahun 2000 berapa itu gua ke Brunei, wow gila luar biasa. Terus memang benar-benar tuh dia agamanya terbaik lah pokoknya di Brunei. Sultannya salut sama gua. Karena apa? Betul-betul dia syariat Islamnya itu berasa banget loh kalau kita ke Brunei guys. Kalau Brunei ikut serta pertumbuhan Malaysia,
Brunei ada di negeri termiskin dalam Malaysia. Wah, ngeri ini, ngeri. Seperti Kelantan, Sabah dan Sarawak. Lihat Sabah, salah satu jiran Brunei kategori apa nih? Kategori negeri ya, termiskin dalam Malaysia. Padahal hasil buminya mengalahkan Brunei maksudnya kali ini ya. Rakyat Brunei bersyukur tidak masuk Malaysia. Rakyat dapat hidup rukun dan damai dan dapat memerintah sendiri. Kalau masuk Malaysia, pasti Brunei akan menjadi miskin karena semua hasil bumi yang diambil oleh kerajaan pusat Malaysia. Terima kasih Sultan Omar Ali Sharifuddin. Berapa ini? 3 kali ya. Yang tidak mau masuk Malaysia, syukur alhamdulillah. Kalau jadi masuk Malaysia, Brunei akan jadi jahanam. Astagfirullah. Begitu juga Singapura. Sekarang Brunei dan Singapura menjadi negara kaya raya karena tidak masuk aduh susah berat. Tapi memang nggak bisa dipungkirin si Brunei dengan ininya kerajaan yang sekarang nih, wah begitu makmur ya rakyatnya. Dan gua pengen juga kayak gitu merasakan bantuan dari pemerintah. Lu bayangin tuh di rumah panggung di sono ya, rumah panggung tapi dari cor-coran gitu, batu gitu kan, bukan dari kayu yang pernah saya lihat gitu loh. Tapi di garasi dia tuh kendaraan bermobil tuh, wah gila. Tiap rumah bisa 3-4 gitu loh. Motor jarang tuh saya lihat tuh di sono tuh. Gue lihat jarang tuh. Dan sampai sini dulu lah pertemuan kita ya. Terima kasih sudah menonton video gue doain semoga kalian sehat selalu ya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share serta notifikasinya. Thank you. Wassalam.